Assalamualaikum, selamat pagi 20 Disember 2023 untuk Malaysia hari ini. Temankan kami berdua, saya Nik Miswan, dan saya nak perkenalkan the one and the only bumil kita, Dayah Bakar. Ya, rasanya saya hari ini semangat lain macam sikit. Okey. Warna pilihan pun memang orang kata ekstra sedikit. Sebab kalau untuk pertama semualah penonton Malaysia ini, hari ini kira hari terakhir saya. Okey. So saya merehatkan diri untuk kehidupan baru begitu. Kan, untuk bersedialah ya untuk melahirkan. Ya. Dah memang kita menyaksikan perkembangan Dayah lah di Malaysia hari ini. Memang perkembangan dan juga memang berkembang. Memang berkembang lah. Ya. Okey, semoga dipermudah Dayah, dan Dayah akan bertugas untuk hari ini bersama dengan anda dan juga saya sepanjang 1 jam ni untuk kita bawakan pelbagai perkongsian yang sangat menarik, inspirasinya pada hari ini, hari Selasa, kerana istimewa sebab kita nak kongsikan pelbagai perkara ni. Hari Rabu. Dah hari Rabu dah. Salah. Saya kira hari, berapa Okey. hari lagi. Jadi kepada anda semua, kalau contohnya mungkin anda nak keluar, jangan lupa boleh juga saksikan kami di Facebook Live Malaysia hari ini. Boleh kongsi juga komen-komen cuti sekolah kan. Setuju. Ke mana? Sebab kita takut juga sebab cuaca tak berapa baik di beberapa kawasan. Dalam masa yang sama kita nak juga membawa anak-anak bercuti. Jadi Hanif, saya tahu awak mesti nak kongsi cuaca bagaimana. Setujulah, awak macam tahu apa yang berada di fikiran saya. Saya dapat baca. Okey, ini keadaan cuaca semasa di bandar-bandar utama dalam negara kita. Kalau kita saksikan Kuala Lumpur, Petaling Jaya di sini memang cerah pada ketika ini, termasuklah di Kuching, Kota Kinabalu, Labuan. Tapi di Kanga difahamkan sedang hujan pada ketika ini. Kalau ada orang perleh, kau boleh kongsikan dengan kami di Facebook, mungkin komennya hujan ke tidak di sana pada ketika ini. Ya, tapi dah kebanyakan tempat seperti Petaling Jaya, Alustar, Kota Baru, alhamdulillah buat masa ini pagi keadaan masih cerah lah. Sebab selalunya petang Hanif yang hujan ni. Ya, dan ini amaran hujan berterusan kategori waspada, kategori kuning dikeluarkan oleh Met Malaysia sehingga 21 Disember esok di sekitar Pahang, Rompin, Johor, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Manakala sehingga 25 Disember, ini musim percutian dijangka juga berlaku di pantai timur tanah air di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Jadi saya rasa kalau boleh nasihatkan, cuba elaklah berada di tempat seperti air terjun, laut dan sebagainya untuk keselamatan. Siap siaga saja. Betul. Dan lagi satu yang saya rasa rakyat Malaysia sekarang ni, saya rasa macam tak nak kita menyebabkan ketakutan. Tetapi lebih kepada berwaspada kerana kes COVID meningkat, dan kita boleh kongsikan daripada Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia tentang pengurusan kes positif COVID. Kalau anda tertanya-tanya berapa lama agaknya kena kuarantinkan diri anda? 5 hari dari tarikh bermula gejala. Lepas tu boleh juga diberikan melalui Mas Sejahtera jadi saya rasa yang terbaik kalau kita dah rasa ada simptom, ada rasa tak sedap badan seperti biasa, terus je kita buat ujian lah. Dan kawan-kawan semua mask on jangan lupa untuk kembali kita memakai pelitup muka pada ketika ini. Memang kita elakkan sebab itu sahaja yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada menjadi penyumbang kepada kes positif. Alright. Seterusnya kita nak sekali lagi imbas kepada anda berkaitan dengan satu penghargaan yang sangat hebat. Ini diberikan kepada Aunty R Yogeswari ini, seorang pengawal keselamatan di Hospital Raja Permaisuri Bainon kerana kemesraannya dalam menjalankan tugas. Dayah ada cakap benda ni, dia kata kita perlukan ramai orang sebegini yang buat kerja dengan baik dengan ikhlas begini sehingga diberikan penghargaan. Seperti Aunty Yogeswari. Jadi saya rasa ini adalah satu pengiktirafan yang sangat-sangat mulia bagi saya dan perlu diangkat, dan sebagai rakyat Malaysia ini yang harus kita tebarkan, bukan sahaja positiviti, kebaikan dan keikhlasan dalam bekerja. Senyum selalu, mesra seperti Aunty Yogeswari. Tahniah Aunty. Betul, menerima pingat Pangkuan Negara ini gambar-gambar dikongsikan dari Istana Negara pada istiadat pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan pingat persekutuan. Ini gambar-gambar yang diberikanlah kepada kita sebab kita pernah menembual beliau pada 12 Disember yang lalu untuk bersama-sama berkongsi tentang momen-momen yang hebat ni, dan anda berhak menerimanya. Tahniah kita ucapkan, semoga menjadi satu inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia buat kerja seikhlas hati, insya-Allah ada ganjarannya. Seperti kita juga InsyaAllah, kita cuba. Amin. Amin. Kita tak boleh tengok apa pakai macam ni meriah sangat Meriah betul. Memang kita pilihan warna tu penting Hanif Okey. Dan seperti yang Hanif kongsikan dengan anda, sebenarnya hari ini bukan sekadar kita nak kongsikan ilmu baru. Lagi-lagi bila bercuti. Ini antara topik kita akan bincangkanlah. Privasi anda bila bercuti. Contoh macam kalau kita pergi sewa Airbnb dan sebagainya. CCTV ada ke dekat situ? Lepas tu boleh ke kita gunakan kemudahan? Contohnya. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, kena tunggu dengan kami lah. Betul. The do's and the don't akan bawakan perbincangannya. Ada juga sudut pandang daripada pemilik homestay dan juga dari sudut undang-undangnya. Kami akan bawakan kepada anda terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita berehat sebentar.
Terima kasih kerana tak ke mana-mana. Terus bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Dan semangat kan? Okey. Dan sebenarnya saya dengan Hanif tadi kita ada bincangkan. Hujung tahun ni cuti sekolah, mungkin anda ada rancang untuk pergi bercuti mana-mana. Jadi bila bercuti ni, sekarang saya rasa ramai orang cuba bincangkan, lagi-lagi nampaklah di Facebook dan di social media lah, macam tentang privacy bila bercuti. Perkara-perkara yang harus kita tahu ataupun sebenarnya kita tak tahu. Dia merangkumi kepada dua pihak lah, kepada orang yang menyewakan dan orang yang disewa lah, macam tu lebih kurang, penyewa dan juga yang disewa. Apalah itulah term dia, orang yang sewa, yang bercuti lah. Ya, dan kita kena tahu hak masing-masing. Dan bila cakap tentang privacy ni, kita kena bincangkan terlebih dahulu berkenaan perkara ini sebab berlaku breach of privacy, ada pelanggaran di antara pihak yang menyewa dan juga yang disewa ni. Kita nak saksikan terlebih dahulu berkaitan dengan laporan yang disediakan untuk privacy bercuti ni, tapi kita nak bincang dululah ya. Betul. Sebab saya rasa dah sampai, tetamu kita pun dah bawa dah bawa. Jadi kita bincang dululah. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Nuraini Hazika Syafi, iaitu seorang peguam. Ni kalau bercakap yang peguam ni memang akan bagi tahu kita apa yang betul, apa yang tak betul. Undang-undang. Alright, dan juga terus bersama kita di talian panggilan video adalah Encik Zuhaimi Muhammad Sori, pengerusi Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Zuhaimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, baik. Kita akan berbincang daripada dua sudut pandang. Yang pertamanya, Aini, kita melihat kepada privacy ketika bercuti ni. Apa yang kita sebagai orang yang nak bercuti ni perlu tahu sebelum keluar bercuti, nak mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara privacy sebegini? Okey, dia ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah berkenaan dengan data kita yang kita ambil. Okey, kalau di Malaysia ni kita ada PDPA, Privacy Data Protection. Okey, yang mana kalau contohnya kita nak register, kita nak daftar untuk Airbnb ke homestay dan sebagainya, data-data kita akan diambil. So apa akan terjadi kepada data-data kita ni? Okey, itu yang pertama, dan dia ada undang-undang sedia ada yang untuk perkara tersebut. Tapi yang kedua juga ialah banyak perkara yang mungkin dibangkitkan di social media dan sebagainya berkenaan dengan kalau contohnya kita bercuti, privacy bagaimana untuk keluarga. Contohnya kalau homestay ataupun Airbnb tu ada CCTV, ada ataupun pemilik homestay menyediakan undang-undang ataupun perkara-perkara yang disediakan tu adalah macam mungkin melanggar privacy kita sebagai keluarga, sebab kita bercuti kan, kita nak berseronok, tapi ada perkara-perkara. So benda-benda macam ni perlu kita lihat. Kan kadang-kadang perkara-perkara ni akan diletakkan semasa kita nak daftar. Kalau Airbnb contohnya dia a bit more detail. Dia ada dia very detail lah untuk menjaga security kedua-dua pihak. Tapi kalau macam contohnya homestay biasa, apa yang perlu kita lihat? Itu ada antara perkara-perkara yang mungkin sangat penting untuk penyewa, okey, yang menyewa dan juga mungkin yang menyewakan. Okey. Bila bercakap pasal homestay tu, betul lah tu. Kita terus nak inilah orangnya. Inilah orang yang patut kita tanya tentang bagaimana pula kalau peraturan di homestay dan apa sebenarnya yang selalu berlaku. Jadi Encik Zuhaimi, Cik Zuhaimi ada detalian kan? Ada. Okey, Cik Zuhaimi. Jadi difahamkan sekarang berada di Masjid Tanah Melaka ya? Betul ke, Cik Zuhaimi? Ya, sekarang ada di Melaka. Baik, okey. Bercakap tentang privacy bila bercuti kan. Bagaimana pula dengan homestay? Sebab kalau hotel kita dah tahu dah macam mana kan. Homestay ni mungkin ada yang masih tak pasti. Apa sebenarnya masalah yang selalu dilalui kalau kiranya orang nak menginap di homestay? Silakan Cik. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Dayah dan juga Hanif. Ni pertama sekali apa yang kita kena faham, saya rasa saya perlu ulang bagi tahu lagi, homestay dalam definisi yang sebenar ke Malaysia ni ialah pengalaman homestay Malaysia, yang membawa maksud bahawa menginap di homestay atau datang ke homestay bererti merasai pengalaman apa yang ada di satu homestay tersebut. Dan homestay di bawah Kementerian Pelancongan ni semua adalah homestay yang berdaftar. Yang masuk kita ada merupakan kluster homestay yang terdiri daripada community based tourism. Jadi dalam kampung tu ada 20 orang ke 30 buah rumah ke yang bersatu, yang masuk dalam kluster tersebut dan menjalankan aktiviti pelancongan. Penginapan adalah salah satu daripada elemen yang ada dalam homestay yang ada lah. Bukannya penginapan semata-mata. Kita hanya homestay, penginapan salah satu daripada elemen yang ada dalam homestay. Dan kalau kita tengok pada tajuk yang kita bincang hari ini berkenaan dengan privacy, ada sebahagian homestay yang
mempunyai CCTV dan sebahagian besarnya tak ada CCTV. Alright. Dia lebih dalam kampung kan. Kita lebih daripada dalam kampung sebab sampai hari ini kita ada lebih kurang 217 kluster seluruh Malaysia dengan 3,288 pengusaha seluruh negara. Jadi kita ni memang berada di kampung-kampung, bukan berada di taman-taman ataupun di kondominium dan sebagainya. Kalau ada yang menggunakan nama homestay tersebut, bermaksud dia tidak berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan dan dia tidak berdaftar dengan pihak Kotek. Itu dia punya definisi senang lah. Okey, baik. Dan bila bercakap tentang adanya CCTV dan juga mungkin kaedah untuk menyaksikannya lah rumah sebab pengusaha pastinya nak tengok keselamatan rumah dia terlebih dahulu kan? Okey, kita nak saksikan terlebih dahulu laporan yang disediakan ini untuk membawa kepada perbincangan yang lebih lanjut. Silakan. Bayangkan sewaktu anda sedang bercuti bersama dengan keluarga ataupun seorang diri, ada seakan-akan mata yang memerhati setiap gerak-gerik anda. Bukan berkaitan dengan perkara mistik, tetapi kamera litar tertutup yang diletakkan di homestay ataupun bilik yang anda sewa. Jadi dengan berpakaian seperti ini contohnya, adakah perkara ini mengganggu privasi anda? Tampak mustahil, namun itulah realitinya. Privasi membawa maksud keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan. Jika wujud orang ketiga dalam situasi ini, adakah masih lagi menempati makna sebenar privasi itu sendiri? Awal September lalu, tular kisah sepasang pelancong dari China yang terjumpa kamera tersembunyi di dalam panel soket berhadapan dengan katil sehingga mendapat perhatian daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Ternyata insiden seperti ini menimbulkan kerisauan orang ramai mengenai isu privasi dan keselamatan jika tidak dipandang serius oleh pihak berwajib. Itu kisah kamera yang dipasang secara tersembunyi. Di Melaka, ada pengusaha rumah inap atau homestay yang meletakkan kamera secara terang-terangan di pintu masuk sebagai langkah keselamatan. Lebih canggih, kamera tersebut boleh membuat rakaman sehingga 180 darjah serta dilengkapi dengan perakam suara. Namun pengusaha tetap memberi pilihan kepada penyewa untuk mematikan kamera sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam rumah. Semua ini dilakukan semata-mata untuk keselamatan rumah dan langsung tidak berniat untuk mengganggu privasi penyewa. So actually benda first yang kita kena faham adalah benda ni sebenarnya isu keselamatan. Kalau you perasan juga yang kat Malaysia ada banyak kes di mana kalau rumah tu kosong, somehow orang ada, I pun tak tahulah macam mana. Mungkin orang yang tak berapa baik found out and then akan berpecah masuk. So sebenarnya isu utamanya adalah keselamatan lah. Sebab ialah di unit kita kan, kita pun waktu sewa dengan orang, kita nak make sure jugalah yang unit kita okey, tak ada problem. Kalau kita tinggalkan, tak ada ramai orang, mesti tak ada orang datang, tak ada benda yang tak diingini berlaku macam tu. So apa yang kita buat is kalau dalam listing yang kita letak tu, kita akan mention yang kita memang akan letak CCTV. And another thing, kalau I pun selalu galakkan I punya guest untuk selalu text je I, tak kisah tu apps ke, atau kalau I tinggalkan number I, dia boleh WhatsApp I ke. Kalau nak tanya soalan, so I boleh explain lagi sekali, manalah tahu anyone tak perasan yang sebenarnya CCTV. So, diorang ada option untuk tutup CCTV tu bila masuk dalam rumah. This is because again at the end of the day, bagi I, niat I adalah I nak make sure yang unit I selamat. I tak ada niat pun nak macam ganggu privacy guest ke. I tak ada masa pun nak sibuk-sibuk guest I buat apa. Like because what they want to do is their privacy and kita respect benda tu. Sebenarnya ialah because dengan banyak case jadi and ialah tu unit I juga kan. So of course I nak pastikan lah yang unit I tu selamat. Meskipun sudah ada peringatan serta pilihan yang diberikan kepada penyewa, adakah mereka benar-benar selesa dengan keadaan tersebut? Rumah sewa yang menyediakan CCTV dalam rumah tu satu benda yang tak okey. So kalau saya lelaki tak okey, mestilah perempuan lagilah tak okey dengan benda tu. Kalau saya nak sewa tempat tu, saya tak kisah kalau ada CCTV tapi dekat depan pintu sahaja. Sebab saya faham lah maybe owner dia nak keselamatan kawasan tempat dia ataupun untuk guest. Tapi kalau selain daripada tempat depan pintu tu, kalau hallway ke, bilik tidur ke, memang rasa tak selesa lah. Okay, kalau diorang nak buat juga benda tu, diorang kena letak dalam description untuk guest take note benda tu.
sebelum diorang book satu tempat tu. Kalau dia beri pilihan untuk saya tutup bahagian CCTV tu, saya rasa tidak selesa jugalah, tetap tidak selesa sebab saya akan rasa masih ada lagi CCTV yang lain ke ataupun masih ada lagi sesuatu aktiviti kita tu diperlihat. Kalau diberi pilihan untuk tutup, saya akan tutup sebab dia berkaitan kita punya privasi kan, tempat duduk kita punya privacy lah. Kalau ada CCTV ada orang tengok, kita punya segan lah. Antara keselamatan unit maupun privasi penyewa, kedua-duanya tidak boleh dipandang ringan serta mempunyai risiko tersendiri. Lebih membimbangkan, data atau rakaman dari kamera tersebut boleh dimanipulasi bagi tujuan tidak bermoral atau perkara lain yang boleh mengancam keselamatan. Jadi kedua-dua pihak harus mencapai kata sepakat dan persefahaman bagi mewujudkan situasi menang-menang tanpa mengutamakan kepentingan masing-masing. Sebenarnya sangat menarik perbincangan ni sebab ini betul-betul berlaku dan dulu-dulu saya ingat lagi mungkin beberapa tahun lepas cakap Airbnb di Korea tular, lepas tu di China, tapi sekarang Malaysia pun dah ada sama ada dilaporkan ataupun tidak sahaja kan. Dan sebenarnya memang kita sebagai seorang pengguna kita, bagi saya lah Hanif, saya nak relax saja, nak rasa selamat, tapi bagaimana pula kalau kita ingin bercuti tetapi privasi kita dicerobohi, diganggulah kan. Bila kita menyaksikan laporan tadi tu pun memang nampak ada yang meletakkan term and conditionnya untuk meletakkan CCTV, ada kamera anda boleh switch off, tapi bila keluar kita buka balik, itu mungkin atas dasar keselamatan kepada rumah hinap tersebutlah. Dan kita masih bersama dengan Noraini Hazika Syafi, seorang peguam. The boundaries ataupun batasan kepada untuk ada CCTV dan juga kamera-kamera yang sebegini, apa hype-nya ataupun guideline-nya itu? Okey, so pertamanya kita kena faham that di negara kita, Malaysia, kita tak ada satu spesifik akta Act of Privacy contohnya. Selain daripada PDPA. PDPA ni macam saya sebutkan tadi, dia akan hanya kontrol data collection, ataupun pemprosesan data tersebut. Tapi kalau Act of Privacy berkenaan dengan privacy itu tidak ada. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada, tapi ada juga di dalam Federal Constitution ataupun Perlembagaan Persekutuan kita berkenaan dengan hak seseorang. Okay? Dan ini juga ada juga cases yang dibawa ke mahkamah, contohnya berkenaan dengan perkara inilah yang mungkin jatuh di bawah perkara besar seperti ini. So kalau kita lihat privacy ni, nama pun private kan. So that means kalau nak faham ataupun mudah fahamkan adalah kalau contohnya tempat itu private dalam bilik ataupun dalam rumah kan, memang tidak boleh ada perkara-perkara yang intrude ataupun masuk ke arah mengganggu privasi kita. Tapi at the same time, contohnya kalau di homestay and then dia letakkan CCTV di luar rumah untuk dia tengok luar rumah dekat gate dan sebagainya, is it intrusion of privacy or not? Bagi saya, di mana sekalipun diletakkan, sebab tadi kalau kita lihat bagaimana pengusaha homestay dia sebut tentang saya hanya nak tahu tentang saya punya security, saya punya rumah, itu property saya. Tapi yang paling penting sekali kita faham sekarang ni ada berkenaan dengan transparency. Okey, contohnya kalau macam Dayah dan Hanif ambil homestay. Tapi kalau daripada awal contohnya pengusaha homestay tersebut dah maklumkan, saya memang ada CCTV di sini, di sini, di sini. Then you have option untuk saya rasa saya tak naklah macam ni, walaupun di depan rumah saya pun sekalipun, tak masuk dalam rumah saya, boleh buka tudung dan sebagainya. Kalau saya rasa tak nak, saya ada option untuk keluar. Itu pentingnya transparansi. Tapi kalau tidak ada transparansi tersebut and ada hidden CCTV ataupun CCTV yang mungkin you nampak sekalipun tetapi tidak dimaklumkan, of course you will feel uncomfortable. Okey, itulah bila bercakap tentang di luar atau di dalam dan mengganggu atau tidak privasi seseorang, kita nak bercakap dengan Encik Zuhaimi. Encik Zuhaimi katanya tadi memang kebanyakan homestay ada yang letakkan CCTV untuk keselamatan dan menjaga properti mereka kan. Jadi kalau bagaimana pula kalau daripada segi homestay, rumah inap ni, jadi adakah ada perkara yang diberitahu ataupun ada guideline yang tertentu yang ditetapkan untuk keselamatan dan kebaikan kedua-dua pihak? Tujuan kita nak letak CCTV itu tadi tu untuk melihat keadaan sekeliling rumah. Sekiranya ada unsur-unsur yang tak diingini. Jadi selain daripada CCTV, dari segi keselamatan dan juga privasi ni, kalau di kampung-kampung kita ni biasanya rumah-rumah kita ni berpagar. Ada pagar, ada pintu pagar,
dan ada kadang-kadang ialah orang-orang ni dia tak tidur sampai malam sampai pagi besok, mungkin ada guard dan sebagainya. Jadi saya rasa tak timbul soal CCTV ni terlalu keperluan yang terlalu mendadak sangatlah kepada homestay yang berdaftar dengan MOTEC. Namun dari segi keselamatan juga dia perlu. Dan saya lihat ada beberapa homestay juga yang di Malaysia ni yang memasang CCTV, tetapi CCTV itu memang berada di luar. Ditujukan ke pintu pagar dan ditujukan kepada rumah secara keseluruhan, bukannya spesifik kepada sesuatu bilik ataupun inilah untuk melihat sekeliling kawasan yang berpagar tersebut berada dalam keadaan selamat. Jadi saya rasa untuk homestay dan kampung stay seluruh Malaysia ni memang mengamalkan begitu juga, dia juga melibatkan kos. Jadi kami pihak pengusaha-pengusaha homestay tidaklah terlalu tinggi sangat untuk menanggung kos pemasangan CCTV. Yeah. Jadi kebanyakannya tidak ada CCTV lah untuk di kampung. Lebih kepada kawasan berpagar dan juga dijaga oleh pengusaha itu sendiri. Okey, baik. Itu antara guideline. Cik Zuhaimi, mungkin saya nak panjangkan sikit kepada perbualan kita ini. Berkenaan dengan privacy, ialah bila homestay, kawasan kampung, kejiranan tersebut. Melihat kepada ialah orang datang, nak merasai suasana yang berada di sana, tetapi mungkin ada yang parking sampai ke kawasan jiran sebelah, mungkin ada anak-anak yang buat bising, ialah sebab kita nak bercuti apa semua kan. Bagaimana untuk menyelaraskan perkara itu supaya tidak mengganggu kawasan kejiranan dan bersama-sama mereka yang menyewa ini dapat merasai suasana pengalaman yang mereka inginkan itu, Encik Zuhaimi? Kalau kita tengok kampung-kampung ni, tanah pengusaha atau pengusaha homestay ni, kawasan kampung ni tanah dia besar. Jadi maksudnya bila orang tu datang, halaman rumah tu pun dah boleh mungkin menampung 5-6 buah bitik kereta. Alright. Jadi saya rasa tidak timbul masalah parking. Parking tu memang dah disediakan oleh tuan rumah tu sendiri dan biasanya selalunya memang mencukupi kepada pelancong yang datang ke homestay ataupun kampung stay yang ada di kawasan tersebut. Alright. Dan biasanya kawasan kampung ni bila pelancong datang dia duduk dalam kampung, saya tak dengar lagi lah bahawa mereka ni membuat ganggu kacau dari segi bunyi ataupun membuat parti-parti yang luar biasa. Tak pernah ada lagi yang begitu sebab kelilingnya adalah kampung. Ada orang kampung yang ada di situ dan mereka biasanya menghormati orang kampung yang ada di kawasan tersebut. Okey, baik. Itu mungkin sertifikat. Kalau di kawasan kampung, mungkin Cik Zuhaimi kita ada ruang yang agak luas. Mungkin ada juga homestay yang berada di kawasan perumahan, taman, maksudnya macam rumah teres kan? Ada juga tak kejadian atau apa-apa kes yang dilaporkan mungkin mengganggu-gugat keamanan komuniti tersebut? Ada tak, Cik Zuhaimi? Kalau maksud saya rumah teres atau taman-taman ni. Okey, rumah teres taman-taman ni tidak masuk di bawah homestay sebenarnya. Dia bukan di bawah persatuan ataupun kawal selia daripada pihak kami. Namun mereka ni menggunakan nama homestay itu secara tidak sah. Sebenarnya kalau sepatutnya kalau dia berdaftar dengan pihak SSM sekalipun, dia tidak boleh menggunakan nama homestay sebab nama homestay ni memang eksklusif kepada pihak Kementerian Pelancongan. Dia mesti menggunakan nama lain. Menggunakan nama inn ataupun resort ataupun rumah tumpangan atau yang lain-lain. Jadi itu sebab pentingnya dia berdaftar dengan PBT. Bila daftar dengan PBT barulah dia tahu garis panduan yang disediakan oleh pihak kerajaan, kemudian barulah dia boleh berdaftar dengan MOTEC. Untuk dia meneruskan perniagaan tersebut. Baik, saya rasa ini adalah sesuatu ataupun ilmu yang jelas. Saya rasa ramai mungkin tidak tahu sebenarnya. Patut didaftarkan, bukannya boleh claim sendiri homestay. Sebab tu kita nak kepada Puan Nurani Haziqah, seorang peguam lah. Guideline yang perlu ada kepada kita sebagai pengguna ni, penyewa untuk kalau kita ni tak tahu, bagi kita semua sama saja kan. Dan kalau kita nak kawasan tu, kita nak kawasan tu lah. Tak kisahlah mereka ni berdaftar ke apa semua ke. Tapi apa guideline yang perlu kita ada di zaman dan era yang berbeza ni sebelum kita nak bercuti, tapi dalam sama privasi kita terjaga. Saya rasa perkara paling penting sekali adalah bila kita, biasalah kan bila kita nak bercuti dan sebagainya, kita akan excited, kita nak tempat tu je macam mana cakap tadi. Tapi benda paling penting sekali adalah apabila kita log
into app contohnya macam Airbnb, ada app lain, booking.com dan sebagainya, dan kita tengok contohnya all these tempat-tempat yang nak disewakan ni. The first thing is that read the terms and condition. Okay? Jangan malas. Kadang-kadang kita rasa terms and condition ni macam alah benda sama je. Privacy policy benda sama saja. There's a reason kenapa peguam tu wujud dia untuk macam memang draft differently untuk setiap bisnes yang berbeza dan sebagainya. So sangat penting untuk you tahu. Kadang-kadang benda tu terselit di situ. Sebab itu kadang-kadang jadi argument selepas habis. You dah keluar pada rumah, kenapa you tak sebut ni dan sebagainya. Tapi sebenarnya it's very very important you tengok daripada awal. Okay, ni adalah terms and condition. Ini disediakan, ini tak disediakan. So you kena baca benda tu. Kalau tak sure, you kena check dan tanya. Okey, itu kiranya saya rasa sangat jelas salah satu saranan. Jangan malas membaca. Dan juga sebagai seorang penyewa ataupun kita lah sebagai consumer, kita kena tanya kalau tidak faham. Bukan educate ourselves jugalah. Okey, itu nasihat daripada peguam lah. Peguam. Kita nak dengar pula daripada Cik Zuhaimi, mungkin yang terakhirnya sebagai pengurusi Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay ni, kepada para pengguna ataupun penyewa ini, apa yang mereka perlu bersedia terlebih dahulu sebelum nak menyewa suatu homestay dan juga kampung stay ni, Cik Zuhaimi? Saya nak bagi tahu pada semua yang mengikuti rancangan kita ni, homestay yang berdaftar dengan MOTEC ni semua dengan Kementerian Pelancongan adalah merupakan pengusaha-pengusaha homestay yang telah dilatih, yang terlatih dari pihak MOTEC sendiri, dilatih oleh pihak Infra dan dilatih oleh pihak MPC, National Productivity Corporation. Dan kita ada setiap beberapa tahun sekali, setiap 3 tahun sekali, dan dari semasa ke semasa kita mesti wajib mengikuti kursus-kursus dan juga untuk menambah ilmu untuk kita tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh, do's and don'ts dalam kita menjalankan perniagaan ni. So itu sebab saya katakan bahawa pengusaha-pengusaha homestay yang berada di seluruh Malaysia ni, kita tidak lagi mendengar mereka melanggar undang-undang, terutama sekali berkenaan dengan privacy yang ada ni. Dan untuk akhirnya sekali, saya ambil kesempatanlah nak mengucapkan selamat untuk menyambut tahun Melawat Malaysia tahun 2026. Dan juga yang penting juga tahun Melawat Melaka tahun 2024, tahun depan. Mana lagi Melaka le. Terima kasih. Baik. Asam pedas le. Itu dia. Sempat. Ya, ayah orang kita Pelancongan. Ayah saya orang Melaka. Gitu saja. Okey. Jom le. Ke mana? Melaka. Okey. Kita nak ucap terima kasih dulu sebenarnya kepada Encik Zuhaimi, Abang Mat Sori dan juga Puan Nur Aini Hazika Syafi sebab sudi kongsi dengan kami ilmu tentang bagaimana kita ingin menjaga privasi sambil happy-happy, gembira-gembira tu kena juga jaga diri. Betul ya? Janganlah hanya kerana kita terleka dengan benda-benda yang kita tak baca tu, nanti dia akan makan diri pada satu hari nanti. Okey? Kita berteriak seketika selepas ni. Ini filem seram yang nak keluar ni. Ini Daya sempat tengok ni saya rasa ni. Kalau tak sempat pun tak apalah, dalam pantang boleh tengok. Anak Perjanjian Syaitan 2 akan kami kongsikan kepada anda di Malaysia hari ini. Kejap lagi ya? Okey. Awak percaya dengan gangguan syaitan? Qala fa bi'izzatika la uhyiyannahum ajma'in. Demi kekuasaan Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua. Perjanjian syaitan. Bonda rasa betul keputusan kita terima dia masuk ke sini? Tak ada cara lain untuk manusia hindari gangguan syaitan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kejadian dia sudah dari lahir. Cantuman dari benih yang kutuk. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bunda, saya tak tahu semua benda ni, Bunda. Tolong cari orang yang boleh pulihkan saya. Saya dah tak tahan dah. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah.
Kau yang menyesatkan. Kejadian yang paling berkuasa adalah aku. Tak! Aku bukan nakal! Kau setan! Oh, awal sangatlah, pagi sangatlah. Kita berseram-seram. Dayah, okey ke Dayah? Dayah, bangun. Saya diarahkan untuk menutup mulut. Saya terlampau terganggar trailer tadi. Tapi mata jangan macam tu, seram saya. Mata saya masih bulat ke sekarang? Jangan menjiwai sangat. Sebab itulah kita nak kongsikan di Malaysia hari ini berkaitan dengan filem Anak Perjanjian Syaitan 2 yang akan menemui anda pada 4 Januari 2024. Seram ke tidak trailer yang tadi tu. Jadi lagi seram sebab kita nak bawakan 2 orang pelakon dia. Ya, tapi mereka nampak tenang je lah. Kita tak seram lah. Tak seram lah kan. Okey, kita bersama dengan Sarah Melissa dan juga Abang Syahrudin Tambi. Selamat datang. Saya masih terkejut tengok trailer tadi tu. Tapi bercakap masih banyak lagi. Okey lah. Bercakap masih banyak okey lah. Alhamdulillah. Normal lah tu. Alright. Anak Perjanjian Syaitan 2. Bang, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu peranan dalam movie kali ini. Okey. Saya memegang peranan sebagai Pak Dolah. Dia seorang pesara tentera. Okey. Dan sebenarnya selepas dia bersara, dia ni hobi dia ni adalah tentang akar-akar kayu dan juga herba. Untuk dia buat ubat tradisional. Dan itu menjadi dia punya hobi selepas bersara. Dan di samping itu dia secara sukarelanya bekerja di pusat tahfiz Bonda Wiwin secara percuma, tidak ada bayaran apa-apa. Itu sebagai dia punya sumbangan kepada pusat tahfiz tersebut. Dan di samping itu dia juga tahulah sikit-sikit tentang pendamping itulah. Tapi ilmunya tak tinggi sangatlah kan. Tapi sebagai sebab bekas tentera ni tadi sudah tentu dia mengetahui serba sedikit tentang alam gaib, benda ni, dan juga akar-akar kayu tradisional tu, herba-herba tadi untuk menjadi satu ubat untuk kesihatan diri badan manusia. Menariklah tu watak tu kan. Watak tu dah, cerita tu dah cukup menarik dah. Saya dah nampak jauh dah cerita ni. Cerita bang. Itu sesuai memang pesara tentera. Nampak tu. Okey, Sarah Melissa pula, awak pula. Adakah saya tak nak cakap awak salah satu hantu ke apa? Saya takut. Sekarang ni awak pula wataknya bagaimana? Okey, watak Sarah sebagai Emma. Pelajar tahfiz samalah dengan Azlinda. Okey. Adakah awak salah seorang yang dirasuk ataupun awak tak ada kena-mengena? Awak menyaksikan je. Awak yang merasuk ni. Mestilah ada kena-mengena. Dan nak tahu juga dia okey ke tak okey dalam filem tu. Saya macam salah satu punca dia jugalah. Awak punca. Bahaya ni. Bahaya ni, tak boleh cerita lebih lanjut. Itulah, itu macam sebab kita nak orang tengok nanti kan. Suspend lah. Seram. Macam macam tu. Macam saya tadilah. Macam tu. Ini saya yang seram tu sebenarnya. Sarah, cabarannya untuk menjayakan movie kali ini. Cabaran dari segi apa? Ketika penggambaran, menghayati watak. Saya lebih kepada rasa excited. Jadi cabaran tu saya macam dia mencabar. Tapi excited tu lebih tinggi. Jadi macam kita macam okey je all the way. Suruh A, B, C. So saya ikut je. So macam saya ready lah untuk cabaran tu untuk saya, apa nama dia tu? Okay, awak untuk ambil cabaran tu. Okey. Saya tengah tengok dekat... Awak jangan, awak fokus pada... Itu bukan awak kan? Ada saya tadi. Ada ke? Ada. Allah, sebab dia dah make up tu jadi lain kan? Ada make up. Okey, untuk macam abang saya, Abang Syahrudin Pak Dolah. Pak Dolah lah, okey. Pak Dolah pula bagaimana? Macam sepanjang dalam penggambaran tu, ada ke perasaan yang macam... seram sedikit ke ataupun saya dah biasa dia takut tapi dia nak suruh orang cerita pasal benda seram. Saya tak dapat nak rasa seram tu sebab saya tidak berada di tempat syuting yang agak pelik-pelik di dalam kawasan pendalaman perkampungan hutan tu tadi kan. Jadi saya tidak banyak dekat situ. Baik. Saya banyak di kawasan hospital dan dekat rumah. Baik. Jadi mungkin saya
tak rasalah seram tu tadi. Yelah sebab bukan di kawasan kubur. Bukan di kawasan-kawasan yang agak pelik tu kan. Dia meminta. Tapi melihat kepada sinopsisnya memang kita saksikan pun memang ianya dekat dengan masyarakat. Melihat kepada Anak Perjanjian Syaitan 2 ini, kalau masyarakat menontonnya, adakah akan lihat realiti? Tentang yang itu pula, bila kita membuat satu maknanya membuat filem tu tadi, kita akan membuat penonton percaya, maknanya make believe yang itulah seolah-olah kejadian itu sebenar-benar begitu. Tetapi ini semua adalah kita buat dia, kita reka, kita cipta. Jadi terpulang pada penonton lah. Mungkin mereka akan terasa akan seramnya tadi, horor dia kan, dan juga akan mendapat satu kadang-kadang pengajaran juga dalam filem ini ada potong-potongan ayat Al-Quran yang digunakan untuk kegunaan sekiranya ada gangguan-gangguan makhluk halus gitu. Okey, untuk Sarah pula bagaimana, sebab nak bagi tahu penonton kenapa mereka harus menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2? Kenapa? Sebab filem ni seram. Dia ada pengajaran. Saya rasa dia tak jauh pun daripada masyarakat kita, dan mungkin ada orang yang in real life ada kena gangguan-gangguan macam ni. Mungkin benda tu related dengan orang-orang luar kan. So, bila dia tengok cerita ni, mungkin dia nampaklah solution tu sebenarnya macam mana, dia kena pergi mana. Bila dia kena gangguan macam ni kan, ada kata dari segi medical lah, dengan masalah anxiety lah. Jadi kat situ mungkin dia boleh fikir, oh sebenarnya aku kena rujuk kepada dua perkara, bukan hanya satu jalan. Alamak, bila cakap macam ni, jalan tu jalan apa kan? Saya maksudnya takut ke tak takut macam awak kena tengoklah. Tengoklah, tapi dalam pantang nanti tengok. Tapi bahaya untuk kesihatan mental saya. Tapi betul, sebenarnya filem-filem begini, saya tengok tadi potongan ayat Al-Quran tu sangat menarik sebenarnya. Bang Syarudin, mungkin kepada mereka yang tak sabar nak menonton ini, saranannya untuk mengajak mereka menonton dengan kelainan filem? Saya sarankanlah mengajak pada peminat-peminat filem Melayu untuk menonton filem Anak Perjanjian Syaitan 2 ni, kerana dia akan menghiburkan anda, di samping itu anda juga akan mendapat keseramannya. Dia berhibur sambil berseram. Pak Dola banyak main herba lah, akar kayu. Dia in character. Untuk awak pula, Sarah, mungkin yang terakhir sekali. Dia buka lagi dah ya? Buka lagi memang. Untuk mengajak orang berpenonton untuk tengok cerita Anak Perjanjian Syaitan 2. Sebab semestinya lah kita semua satu tim buat yang terbaik, nak menghiburkan anda semua, dan sokong filem Malaysia. Filem tempatan dia. Filem tempatan. Dan semoga semua dapat quality time dengan family untuk layan cerita Anak Perjanjian Syaitan 2. Siapa tengok dengan family tu. Betul, dengan family. Saya tengok ni, saya nak beritahulah pesanan orang kiri kanan, anda bakal dicakau oleh saya. Kerana keseraman di situ. Sarah seorang yang berani. Saya rasa dalam realiti. Kalau nak kata berani tu, mungkin macam sekarang ni awak cakap, Sarah, berani tak kalau malam-malam duduk sini seorang? Mungkin kalau pagi ni saya mungkin cakap saya takut, tapi bila saya dah berada di waktu itu, mungkin sebenarnya saya okey duduk seorang-seorang kat sini. Balik pula. Pak Dola macam mana Pak Dola sentiasa steady. Macam steady. Sebab apa? Kadang-kadang dia boleh tahu orang itu ada pendamping ke tidak. Alamak. Tapi sekarang ni tak ada karakter. Jangan cakaplah pendamping saya, Hanif. Sebab kadang-kadang orang yang datang tu, dia ada pendamping dia. Jadi dia tahu. Tapi dia tak nak cakap. Itu karakter dia. Itulah Pak Dola. Saya risaulah Pak Dola dah bawa keset nampaknya. All the best kepada Anak Perjanjian Syaitan 2 ini. Semoga terus mendapat perhatian dan juga sambutan. Itu yang kita bawakan kepada anda semua, Abang Syarudin Tambi dan juga Sarah Melissa. Kita berteriak seketika. Selepas ni banyak yang indah kita nak sajikan kepada anda. Kalau sekarang seram, lepas ni indah. Jadi kita tarik nafas dahulu, kita jumpa selepas ini. Terima kasih. Akan ku percaya, tanam dalam minda, diri aku luar biasa. Tak
cinta wanita tak bertanda harga, kukuh berpijak pada nama. Sedang kau bersilap mata, kau tersilap mata dengan aku yang bijaksana. Beritakan kepada dunia indah kabarku dari rupa mawar merah sang pujangga sia-sia. Bahagia yang di jiwa bila cintaku adalah diriku, diriku dan diriku. Indah, oh indah. Bila ku melangkah, kau mulai gelabah, mahu dekat pikat jelita. Namun ku tak mudah jatuh jerat cinta, kerana aku ratu perkasa. Sedang kau bersilap mata, kau tersilap mata dengan aku yang bijaksana. Beritakan kepada dunia yang indah kabarku dari rupa mawar merah sang pujangga sia-sia. Bahagia yang di jiwa bila cintaku adalah diriku, diriku dan diriku. Tak perlukan sesiapa, tak perlukan mata-matamu di telinga. Diriku memadai tanpa janji-janjimu. Mawar merah sang pujangga sia-sia. Bahagia yang di jiwa bila cintaku bahagia yang di jiwa bila cintaku adalah diriku, diriku dan diriku. Indah. Yeah. Indah Ruhaila. Indah Ruhaila memang Membawa lagu indah. Ya, betul. Kalau bayangkan Selamat pagi. Selamat pagi. Bayangkan saya dari Bakar dengan lagu saya Hidayah. Pelik bunyi dia. Tapi bila Indah Ruhaila indah sesuai ya. Apa Indah khabar? pagi-pagi dah gitu-gitu apa semua Ya. Macam mana pertolongan terbaru lagu Indah ini daripada Indah Alhamdulillah Ruhaila? baru je rilis dalam sebulan macam tu. Ya. And kita dalam proses promo, interview semualah. Ya. And here we are in Malaysia hari ini. Ya, betul. Pagi betul Pagi betul. Tapi tak pagi betul pun suara dia macam suara pagi. Ya ke? Dia Kalau pagi betul-betul. macam mana biasanya? Saya malas nak tunjulkanlah. Boleh kan? Amy boleh kan? Tapi adakah ini sisi awak dalam berkarya pada ketika dengan lagu? Tadi dengar macam ada rap sikit. Ya, actually dia macam beletiang sebenarnya. Beletiang. Beletiang, noh. Dia lebih kurang macam rap lah sebenarnya. Tapi dia ada rhyme. Betul. Dia kan, dia ada rhyme. And dia punya tempo dia laju sikit. So, dia kedengaran macam rap. Betul? Tapi sebenarnya dia tengah beletiak kat lelaki tu. Macam tu. Dia kata beletiak secara sedap. Okey, dan video klip Beletiak pun ada style. Video klip ni saya tengok teaser kan awak Instagram semua nampak menarik. So video klip ni buat kat mana sebenarnya ni shoot ni? Sebenarnya di sekitar Putrajaya aja sebenarnya. Dekat je. Putrajaya je. Tapi nampak lawa kan? Cantik. Dan siapa pencipta lagu ni sebenarnya? Pencipta lagu sebenarnya oleh Firdaus Rahmat. Firdaus Rahmat, komposer yang sedang meningkat naik sebenarnya. Baik. Okey. Kalau kita tengok AJL pun banyak lagu dia kan? Betul. AJL, upcoming AJL ni banyak lagu daripada dia. So, it's a good advantage for me and dapat nyanyikan lagu dia. Alhamdulillah. Dan adakah itu juga sasaran awak untuk ke AJL? InsyaAllah, kalau ada rezeki saya, insyaAllah saya akan, siapa yang tak nak kan? Ya, betul. Siapa yang tak nak? Kalau diberi peluang, ada rezeki diizinkan Allah, pasti akan sampai sana. Amin. Dan Indah ni, saya rasa dia memang dikenali dengan suara. Tak indah yang indah ni ke indah yang lagu tu? Awak? Tak indah Confused kan? Indah lah, satu set lah. So, selalu memang dikenali dengan suara vokal yang mantap ni kan. Okey.
kenapa single yang awak pilih lagu yang upbeat berbanding balada yang mungkin macam orang kenal awak kan? Berdebus juga pergi dia. Itulah dia. Sebenarnya saya kan, saya disebabkan saya terlalu banyak sangat lagu ballad sebenarnya. So dia macam back to back sangat kan. Bila saya pergi shows and carnival show carnival especially yang memerlukan saya untuk nyanyi lagu rancak. Saya tak ada lagu rancak. Betul. So saya terfikir macam why not saya buat satu lagu rancak kan. So dia macam package inilah dia. Inilah dia. Okey, sebenarnya Indah ni lagu dia pasal apa? Lagu dia sebenarnya lagu Glow Up sebenarnya for women empowerment. Itu dia beletiak tadi tu. Dia beletiak lelaki tu. Macam tu. Takut pula dia nanti. Macam kena beletiak. Dia women empowerment. Dia women empowerment. Dia pasal seorang wanita yang perlu menyayangi diri dia sendiri. Baru dia menyayangi orang lain macam tu. Ngatur lelaki. Tiba. Dia kena mengena dengan yang hidup maupun yang mati. Awak seorang yang lelaki kat sini kita bagi. Itulah. Awak 2 orang. Jangan sekarang banyak isu tau. Itu diskusi di waktu lain kita kan. Dan saya Indah kalau peminat-peminat semua kan. Saya memang mungkin ada yang follow di social media tapi ada juga macam lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Makin cantik budak-budak ni. Macam tu kan. Cuba mungkin awak kongsikan tentang awak punya social media. Social media lah. Nak follow semua. Social media, yes. Saya selalu aktif di Instagram. Instagram saya Indah Ruhaila. Simple. INDAHRUHAILA. Tak ada Indah Ruhaila official ke tak ada? Tak ada. Itu sahaja. Indah Ruhaila. Ada blue tick lah, ada blue tick. Ada. Tapi bukan beli. Tiba. Alright, all the best Indah. Thank you so much. Syai, thank you. Kita datang lagi, kita beletiak sama-sama lagi noh. Lepas ni kita pula lagu lepas ni pasal apa? Tadi dah glow up, lepas ni apa? Tak tahu kan? Glow down pula. Alright, okey, itu perkongsian kami di Malaysia ini sepanjang hari ini. Esok kita akan bawakan satu topik dan isu yang sangat menarik berkaitan dengan dashcam dan juga CCTV kan. Betul. Penting tak ada dashcam sekarang ni? Saya rasa macam penting lah ni. Ya, sangat penting. Bukti dan untuk kita jugalah. Membantu orang lain yang mungkin menjadi mangsa untuk apa-apa. Setujulah. Kan Esok perbincangannya di Malaysia hari ini anda semua kena terus bersama dengan kami. Okey, jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Senyum selalu. Assalamualaikum. Doakan keselamatan saya. Amin. Juga. Daya, selamat. Doakan keselamatan saya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum semua.